Walau bagaimanapun, krisis tetap berterusan dengan tapak pelancaran peluru berpandu yang hampir siap di Cuba. Kedua-dua belah pihak telah memulakan segala persiapan menghadapi peperangan. Strategi Air Command telah mengumumkan DEFCON 2 untuk pertama kali dalam sejarah berikutan dengan krisis yang semakin beruncing. Hanya selangkah lagi untuk berlakunya peperangan nuklear. Sebanyak 3,000 senjata nuklear telah diaktifkan dan diletakkan di dalam keadaan bersiap siaga, diikuti dengan pesawat-pesawat pengebom B-52 Stratofortress yang berlepas setiap 20 minit dari pekalan-pekalan udara Amerika Syarikat. Setiap satunya dilengkapi dengan bom-bom nuklear yang mampu menyebabkan kerosakan yang dahsyat ke atas bandar-bandar besar di Soviet. Perancangan dan persediaan untuk serangan ke atas Cuba juga hampir selesai. Jeneral-jeneral tertinggi Angkatan Tentera mendesak Kennedy untuk memberi kuasa kepada pihak tentera untuk melakukan serangan. Dengan kod name Operation Scabbard, iaitu serangan ke atas Cuba yang terdiri daripada beberapa siri serangan udara besar-besaran ke atas Cuba, diikuti dengan pendaratan amfibia dan paratroopers dengan kekuatan anggota tentera yang melebihi 120,000 orang yang hampir menyamai kekuatan pendaratan D-Day pada penghujung Perang Dunia Kedua. Zon-zon perang telah mula dibina setelah semakin ramai tentera Amerika Syarikat tiba di Florida. Kubu-kubu heavy machine gun dan halangan-halangan kawat berduri telah mula dibina dan dipasang di sepanjang pantai di Florida. Sistem pertahanan udara peluru berpandu permukaan ke udara mula ditempatkan di tempat-tempat yang strategik. Sementara tentera-tentera bersenjata yang berpakaian seragam mula melakukan rondaan di jalan-jalan utama dan bandar. Hotel Casa Marina telah dijadikan markas operasi tentera dan pihak CIA pula menubuhkan safe house di sekitar bandar, sementara pemerintah-pemerintah Cuba telah dilatih serta disiapkan untuk melakukan penyusupan ke Cuba. Bahang perang menjadi semakin memuncak, tetapi pada petang 26 Oktober, satu petanda rundingan diplomatik yang pertama telah muncul. Kennedy telah menerima sepucuk surat yang tidak dijangka daripada Khrushchev yang menyatakan beberapa syarat untuk melakukan rundingan. Jika Amerika Syarikat menamatkan sekatan dan halangan laut serta berjanji untuk tidak menyerang Cuba, Khrushchev sanggup untuk mengarahkan tentera-tenteranya untuk berundur, tetapi ahli-ahli jawatankuasa EXCOM berasa sangsi dengan syarat-syarat tersebut. Ramai yang ingin meneruskan serangan, malah ada yang tidak mahu berkompromi kerana akan menunjukkan kelemahan pada pihak Amerika Syarikat. Rundingan terpaksa ditangguhkan. Kemuncak krisis berlaku pada 27 Oktober 1992, hari yang juga dikenali sebagai Black Saturday. Pada tarikh ini telah berlaku beberapa siri peristiwa berbahaya yang boleh mencetuskan perang nuklear. Hari tersebut bermula dengan tindakan Castro mengutus surat kepada Khrushchev. Castro mendesak Khrushchev untuk melakukan serangan pertama ke atas Amerika kerana yakin bahawa Amerika akan menyerang Cuba. Tidak berfikiran seperti Castro, Khrushchev percaya masih ada peluang kedua untuk melakukan rundingan dengan Kennedy. Khrushchev telah menghantar cadangan kedua kepada Kennedy serta menyatakan beberapa perkara yang akan diterima oleh beliau di dalam rundingan tersebut. Khrushchev bersetuju untuk memindahkan peluru berpandunya di Cuba jika Kennedy melakukan perkara yang sama ke atas peluru berpandu Jupiter di Turki. Kerana mahu memintas proses diplomatik yang amat perlahan, Khrushchev telah bertindak melakukan pengumuman tersebut melalui siaran radio secara langsung di Moskow untuk didengari di seluruh dunia. Apabila Kennedy mendengar cadangan Khrushchev tersebut, beliau menganggap ianya satu cadangan yang adil. Seterusnya, peluru berpandu Jupiter telah dianggap obsolet dan akan dipindahkan dari Turki. Namun, terdapat bantahan daripada beberapa ahli jawatankuasa EXCOM mengenai keputusan Kennedy tersebut. Diikuti dengan kenyataan Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat yang ke-8, iaitu Robert McNamara, yang menganggap keputusan tersebut hanya satu perbuatan yang sia-sia. Kerajaan Turki juga turut membantah keputusan tersebut kerana khawatir keputusan tersebut akan melemahkan kuasa NATO. Jika Kennedy mahu menerima cadangan Khrushchev tersebut, beliau terpaksa bersendirian menentang penasihat-penasihatnya di dalam EXCOM. Pesawat pengintip U-2 milik Amerika Syarikat yang diterbangkan oleh Rudolph Anderson kemudiannya diarahkan untuk memasuki ruang udara Cuba.
Ketika merakam kedudukan tapak pelancaran peluru berpandu, pesawat tersebut telah menarik perhatian kru-kru sistem pertahanan udara Soviet dan telah dilabelkan sebagai sasaran 33. Tentera-tentera Soviet pula telah diarahkan untuk berada di dalam keadaan berjaga-jaga sejak beberapa hari yang lalu kerana telah diyakinkan oleh Castro bahawa pihak Amerika Syarikat akan meneruskan serangan ke atas Cuba. Kehadiran pesawat pengintik tersebut yang berlega-lega di ruang udara tapak pelancaran peluru berpandu yang menyasarkan Teluk Guantanamo amat meresahkan tentera-tentera Soviet. Jika dibiarkan, pihak Amerika akan mendapat maklumat yang lebih terperinci mengenai tapak pelancaran tersebut dan boleh digunakan sebagai sasaran serangan udara oleh pihak Amerika Syarikat. Bimbang kedudukan sebenar tentera Soviet akan diketahui oleh pihak Amerika Syarikat jika pesawat pengintik tersebut dibiarkan terlepas. Satu arahan telah dikeluarkan untuk memusnahkan sasaran 33. Dua peluru berpandu telah dilepaskan dan telah mengenai sasaran. Rudolf Anderson terkorban pada impak yang pertama serta merupakan korban pertama di dalam krisis tersebut. Berbalik di Washington, masa menjadi semakin suntuk dan keadaan menjadi bertambah tegang apabila pihak tentera telah memutuskan untuk melakukan serangan udara secara besar-besaran ke atas Cuba pada awal pagi Isnin 29 Oktober selepas mengetahui mengenai pesawat Rudolf Anderson yang telah ditembak jatuh oleh pihak Soviet. Di saat sangat getir ini, Kennedy telah bertemu dengan individu yang amat dipercayai oleh beliau, iaitu adiknya sendiri, Bobby Kennedy, yang juga merupakan peguam negara Amerika Syarikat. Dengan bantuan penulis ucapan Presiden Ted Sorensen, Bobby telah merangka dan menulis cadangan untuk membalas cadangan yang telah diberikan oleh Khrushchev. Sebagai pertukaran dengan tindakan Khrushchev yang sanggup memindahkan peluru berpandu nuklirnya di Cuba, pihak Amerika Syarikat berjanji tidak akan menyerang Cuba, dan pemindahan peluru berpandu Jupiter di Turki juga merupakan sebahagian daripada perjanjian, tetapi dirahsiakan bagi mengelakkan timbulnya rasa tersinggung dan rasa tidak puas hati sekutu-sekutu NATO. Khrushchev tidak mempunyai pilihan yang lain selain daripada terpaksa mempercayai Kennedy untuk menunaikan janjinya. Ini merupakan pilihan terakhir bagi Kennedy. Jika rundingan ditolak oleh Khrushchev, Kennedy tiada pilihan lain lagi selain daripada terpaksa meneruskan perang. Di saat Bobby mengutuskan surat cadangan ke duta Soviet, satu konfrontasi berbahaya telah berlaku di Lautan Atlantik. Tentera Laut Amerika Syarikat berusaha sedaya upaya memburu 4 buah kapal selam Soviet yang telah berada di Lautan Atlantik sejak dari awal krisis bermula. Pergerakan kapal selam B-59 Soviet telah berjaya dikesan dan telah diburu selama 2 hari. Berpuluh depth charge telah dilepaskan untuk memaksa kapal selam itu untuk timbul ke permukaan. Keadaan kapal selam Soviet yang teruk tersebut telah diburukkan lagi akibat letupan depth charge yang dilepaskan oleh kapal pembinasa Amerika Syarikat. Gegaran demi gegaran akibat daripada gelombang letupan depth charge yang bertalu-talu menyebabkan sistem ventilasi kapal selam terang rosak sepenuhnya. Suhu dan paras karbon dioksida di dalam kapal selam naik secara mendadak menyebabkan ramai kru-kru kapal selam telah pengsan ketika bertugas. Kru-kru kapal selam tersebut telah menyangka bahawa perang telah pun bermula selepas gagal untuk menghubungi Moskow selama 48 jam. Berada di dalam keadaan penat dan tertekan, Kapten kapal selam Soviet itu mengeluarkan arahan untuk melancarkan torpedo berpeledak nuklear. Tetapi tindakan ini memerlukan persetujuan dari semua pegawai atasan yang berada di dalam kapal selam. Salah seorang pegawai iaitu Vasily Arkhipov membantah tindakan tersebut untuk mengelakkan daripada berlakunya peperangan nuklear. Tindakan beliau bukan sahaja dapat mengelakkan daripada berlakunya peperangan nuklear, tetapi menyelamatkan jutaan nyawa yang tidak berdosa daripada terkorban pada hari tersebut. Menjelang malam 27 Oktober, tiada siapa yang tahu apa yang akan berlaku pada keesokan harinya. Satu nyawa telah terkorban dan peperangan nuklear telah berjaya dielakkan di Lautan Atlantik. Manakala kedua-dua belah pihak Fidel Castro dan tentera Amerika telah bersedia sepenuhnya untuk berperang. Kuasa untuk menamatkan krisis ini kini berada di tangan Khrushchev, sama ada beliau mengetepikan ego dan maruahnya serta menerima cadangan daripada Kennedy atau melakukan permintaan yang seterusnya serta terus melakukan provokasi sehingga meletusnya perang. Hakikatnya, Khrushchev sudah lama mengambil keputusan untuk berundur. Apabila cadangan rundingan daripada Kennedy yang berjanji untuk memindahkan peluru berpandu Jupiter dari Turki, Khrushchev akhirnya dapat menerima cadangan tersebut dengan hati yang terbuka.
Pada pagi Ahad 28 Oktober, Khrushchev telah mengumumkan persetujuannya terhadap rundingannya dengan Kennedy melalui siaran radio di Moskow serta menamatkan krisis tersebut. Tentera-tentera Soviet di Cuba telah diarahkan untuk memindahkan peluru berpandu dari Cuba dan pulang ke Soviet. Sekatan dan halangan laut oleh tentera Amerika Syarikat secara rasmi telah ditamatkan pada 20 November dan seperti yang dijanjikan, peluru berpandu Jupiter dipindahkan secara rahsia dari Turki 5 bulan kemudian. Krisis peluru berpandu Cuba telah memberikan kesan yang amat mendalam di era Perang Dingin. Mendapat iktibar daripada peristiwa berbahaya ini sehingga boleh mencetuskan perang nuklear, dua kuasa besar ini telah bersama-sama mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan peristiwa yang sama berlaku pada masa yang akan datang. Sistem komunikasi yang lemah telah dikenal pasti sebagai satu masalah yang besar di waktu krisis ini berlaku. Surat pertama daripada Khrushchev mengambil masa lebih daripada 12 jam untuk sampai ke tangan Kennedy. Sebagai penyelesaian, satu sistem hotline telah dipasang di antara White House dan Kremlin untuk memastikan komunikasi yang lancar jika krisis yang sama berulang pada masa yang akan datang. Dan tidak perlu lagi pemimpin-pemimpin dua kuasa besar dunia ini berkomunikasi melalui surat tulisan tangan dan siaran radio.